Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sambung kitab Majmu' Thalasi Rasail, juzuk yang kedua, muka surat 34, 13 daripada atas. Risalah kedua, muka surat 34, 13 daripada atas. Rumi 87 perenggan bawah. 87 perenggan bawah. Dan tiada sah sembahyang orang yang menanggung. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, tiada sah sembahyang orang yang menanggung ia akan binatang. Tengah semayang pun tanggung binatang juga. Tengah-tengah semayang pun tanggung binatang. Tanggung tu maksud, tanggung ni maksud dukung, pikul, ataupun boleh kita kata juga berat sesuatu. Bila namanya menanggung, memikul ni, berat dia kita tanggung. Berat dia kita ambil. Kita ambil berat dia. Kalau berat kita 70, tambah dia jadi 71. Mana mari satu tu? Tu nama menanggung. Mudah-mudah kata gitu, tapi tak semestinya begitu. Tapi kalau kata orang yang menanggung, maksudnya orang yang ada dekat dia menyebabkan dia lebih berat badan dia daripada asal. Sebab tu nama menanggung. Itu mudah-mudahnya gitulah. Tapi dia ada perbahasan gitu. Tak boleh secara strict gitu. Salah faham pula kan. Cuma kalau kata tak sah sembahyang orang yang menanggung akan binatang. Tengah-tengah sembahyang dukung binatang. Binatang naik atas dia, duduk atas kepala, duduk atas bahu. Duduk mana lagi? Masa tahiyat duduk atas riba. Mana lagi? Mana lagi boleh duduk? Duduk dalam poket. Buatlah masalah pun binatang tu. Dia cakar, bukan cakar, dia jubah baju ni dia apa, cakar lah kan, dia bergantung. Tu semua tu menanggung. Dia duduk, dia lari-lari duduk dekat belakang ni. Dia pun kuku dia, kalau contoh kucing, ada kuku dia. Lepas tu dia bergantung. Tu lama menanggung. Sama dekat belakang, sama ada dia sendiri pegang,
tengah sembahyang tu, ataupun dalam poket dia, ataupun naik atas bahu dia. Okey. Kalau atas bahu ni biasa burung lah. Yang bela burung elang ke, manalah tahu. Buat contoh lah. Tapi dia kata tak sah sembahyang orang yang menanggung binatang, orang yang dukung binatang. Tak sah sembahyang dia. Kenapa? Yang ada pada duburnya najis. Dia gini, sekarang yang tak sah tu menanggung binatang yang ada pada duburnya najis. Kita tahu binatang ni, apa-apa binatang, dia tak basuh berak pun, dia tak reti istinja, dia tak, lepas dia buang air dia tak pergi cari air, lepas dia berak dia tak pergi cari air untuk basuh, maka pastilah ada najis dekat dubur dia. Kalau ada najis memang nampak, oh yang itu memang tak payah cerita dah tu, itu memang tak sah dah kalau dia duduk atas orang sembahyang. Yang dia nak cerita ni tak ada dekat dubur dia, tak ada, kalau tengok tak nampak, tapi dia tak pernah basuh berak. Mudah kata gitu lah. Mudah kata gitu lah, senang sikit faham. Terletih tak pernah basuh berak, memang tak pernah pun. Sebab nak basuh berak dia ada syarat dia, antaranya dia kena buang bau, warna dah rasa, ain dia kena buang, lepas tu guna air mutlak. Mana binatang tu tahu? Dia mana tahu benda apa? Jadi mudah kata dia tak pernah basuh berak, maka sentiasalah ada najis kat situ. Jika ada ain, itu memang selesai masalah, kita tak payah sembang lah. Memang tak sah lah sembahyang kita sebab ada najis tu. Ini tak ada najis, cuma kita tahu dia tak pernah basuh berak. Okey. Jika begitu, dia duduk ataupun dia, orang tu menanggung, sama orang tu dukung ke duduk atas dia badan dia kan, okey, maka tak sah sembahyang walaupun tak nampak ain dia tu. Kita cerita ni tak nampak ain lah. Kalau dah memang nampak dekat bulu dia melekat najis, air kencing penuh dekat badan dia, atau bau hancing air kencing dekat badan dia, atau dekat dubur dia tu ada nampak lagi najis, itu memang tak payah sembang, itu memang tak sah sembahyang. Kalau duduk atas orang, ini tak nampak, tak ada. Kalau kelebek lah macam mana pun tak nampak najis, kita tengok hintai pun tak nampak juga, dia naik atas orang, kita tahu binatang tak pernah basuh berak, maka tak sah sembahyang. Kat situ dia punya situ tak sah. Dia kata kat sini tidak sah menanggung, orang yang menanggung ia akan binatang ada pada duburnya najis, tu maksud dia. Dan maksud juga duburnya tu maksud juga jika ke tengah sembahyang biasanya dia naik atas, biasanya kucing lah, apa lagi binatang apa yang naik? Takkanlah badak sumbu di atas tengah sembahyang. Gajah ke, tak logik. Harimau, kambing, ada tak logik kat cerita tu kan. Kita ambil yang logiknya kucing je lah, ada lain tak? Mungkin burung lah kot, sebab saya pernah tengok ustaz dia boleh burung helang rumah dia 2-3 kali terlepas, ribu ke berapa ribu, 2,000, 3,000. Pelik dia punya hobi. Bila dia latih, burung tu duduk atas ni, tapi dia punya tajam lah, dia punya kuku tu. Cuma boleh jadi kalau terlepas ke apa ke, tengah sembahyang burung tu tengok, oh tuan aku ada duduk atas ni, burung lah, tak kisahlah, burung pun tak pernah basuh berak juga. Itu pun tak pernah logik, tapi boleh lah buat contoh selain pada kucing. Apa ya? Tak ada lain. Arnab. Betul. Dulu arnab orang makan, sekarang dia buat pet. Boleh ya? Arnab ataupun tikus yang comel tu. Tikus comel. Hamster jenis tikus ke jenis arnab? Hamster jenis tikus. Tikus bela pelik aku. Kalau ada dekat saya pernah tengok dulu dekat Thailand, istilah yang dia panggil kat selatan Thai, dia panggil arbok. Saya pernah sebut kat sini dulu, ingat arbok. Arbok. Boleh google lepas ni arbok tu benda apa. Samalah juga dia naik atas kita tengah sembahyang. Tu je lah yang boleh. Apa lagi? Adik. Sumpah-sumpah. Lah betul. Ada orang bela sungguh. Sumpah-sumpah tu ada orang bela. Sumpah-sumpah darah mengalir ke tak? Sumpah-sumpah. Dia macam biawak kecil tu kan. Sumpah rasa darah mengalir tu, ada darah mengalir. Maknanya tak boleh lah juga. Itulah sebagainya lah. Bagi contoh, lama sangat contoh ni. Satu, maka tak sah sembahyang. Satu. Atau disembelih yang dibasuh akan tempat sembelihan itu dan tiada suci akan perutnya daripada tahi. Yang ini saya tak tahu. Yang tulis dekat Rumi sini saya perhati tadi tengok. Yang Rumi ni
Dia kata la'alla as-sawab yang tiada dibasuh. Yang bawah ni adalah Ustazah Nuraini Abu yang tulis, yang bawah garisan. Dia kata la'alla as-sawab, dia memang kalau dalam kitab-kitab karangan para ulama, jika kita rasa ianya salah, kita tak boleh kata salah. Tak boleh kata apa benda salah ni, tak boleh kata. Kecuali ayat Quran je boleh. Apa ayat Quran ni salah boleh. Tapi kalau selain pada ayat Quran tak boleh kata salah. Tak lebih-lebih lagi bukan ayat Quran, bukan hadis, malah tulisan macam perkataan, macam mungkin ada yang jatuh ataupun ada yang masa percetakan tu ada, maka tak boleh kata salah. Kita nak kata apa? La'alla as-sawab. La'alla as-sawab ni sebenarnya mudah-mudahan sawab. Sawab tu apa? Wallahu alam bis-sawab. Apa sawab tu? Sebut selalu. Benar, betul. Sawab. Jadi la'alla ni mudah-mudahan. La'alla sawab, mudah-mudahan yang betulnya adalah tu betul. Okay? Dia tak boleh main potong je, tak ada adab dengan tuan kitab. Nak potong buat kitab sendiri. Boleh potong. Kita orang jangan potong. Habis tu macam mana? Buat anak panah ke ataupun buat garisan kat bawah macam ni? Beradablah ni. Cuma dia kata la'alla sawab, mudah-mudahan yang betul adalah yang tiada dibasuh. Jadi kalau kita baca atau disembelih yang tiada dibasuh. Tu. Nampak? Atau disembelih yang tiada dibasuh akan tempat sembelihan itu. Soalannya betul ke yang dibetulkan ni? Bila saya cek balik dobik saya dulu, tak betul. Yang dibetulkan ni tak perlu betul. Memang dah betul dah ayat dia. Sebab tu kita kena la'alla sawab. Jadi bila kita kata mudah-mudahan betul, lepas dikaji-kaji oleh orang lain, sebenarnya dah betul dah. Yang cakap mudah-mudahan betul tu yang tak betul. Jadi taklah rasa macam malu ke apa, sebab dia pun kata mudah-mudahan betul. Habis kalau kita potong salah ni, setelah dibuat kajian apa semua ramai-ramai, dah betul dah. Mu nak tegur orang, dia yang salah, kan malu. Jadi sebenarnya ni tak perlu. Saya tengok, apa benda ni, saya cek dobit tak ada. Rupanya dia kata dia suruh tambah tiada kat situ. Dengan tambah tiada bertukar hukum. Haram tambah tiada haram, jadi halal. Besar implikasi dia tu. Jadi tak payah yang bawah ni. Kalau kita asal memang tak ada lah. Kita asal tak payah yang bawah, tak payah la'alla sawab, tak ada. Itu betul. Jadi maknanya atau disembelih yang dibasuh. Dia kata atau disembelih yang tidak dibasuh. Tidak, bukan, tak ada tidak tu. Atau disembelih yang dibasuh. Disembelih yang dibasuh akan tempat sembelihan itu dan tiada suci akan perutnya daripada tahi. Apa dia nak cerita ni? Ni masalah kedua. Binatang yang boleh makan, kambing ke lembu ke apa ke, kita ambil contoh ayam lah. Ambil ayam. Sembelih ayam. Bila sembelih ayam, dia kata yang dibasuh akan tempat sembelihan. Sembelih ayam, keluar darah. Darah tu keluar biar, lepas tu basuh, lepas tu yang dibasuh kan, basuh sampai tak ada darah. Dah basuh dah, okey? Dan tiada suci akan perutnya daripada tahi. Maksudnya tak belah dalam, tak buang dia punya tahi kat dalam perut. Cuma basuh tempat sembelihan aja sehingga tak ada darah. Sebab kalau ada darah, najis kan? Basuh sampai tak ada darah. Dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita bawa ayam tu dalam sembahyang. Nak buat macam mana dia terang? Takkan tak nak baca. Dah dia kata gitu. Kalau bagi contoh ayam, kalau bagi contoh lembu sembelih lembu, tak siang lembu dia panggil bukan siang, dia panggil apa? Lapah, tak lapah, tak buang perut semua lagi, baru sembelih, basuh darah dia sampai tak ada darah dah. Kemudian masa sembahyang pikul lembu tu. Janganlah, ini hukum. Sebab tu saya selalu sebut, para ulama dia terlalu faqih zaman dia. Dia terlalu pandai, terlalu faqih, semua hukum-hukum zaman dia selesaikan. Sehingga kan dia tak ada kerja dah nak buat apa. Akhir sekali dia buat apa? Dia buat masalah, lepas tu dia selesai. Dia buat masalah, dia selesai. Dia buat masalah, dia selesai. Terlalu pandai. Kita, bila jadi satu-satu masalah, baru sibuk nak buat, ulama' berkumpul nak selesaikan satu masalah. Ulama' dulu tak. Dia selesaikan semua dah, sampai tak ada masalah. Habis kita nak buat apa ni? Nak buat apa? Umur panjang lagi, nak buat apa ni? Tak mati lagi, nak buat apa? Macam ni. Jika, maka. Itu fiqh. Sampai kan kita kata, apa benda ni? Apa cerita ni? Banyak lagi dalam kitab Sabil al-Mu'tadin, lagi banyak. Lagi detail dia cerita. Macam mana kalau kulit
kulit tu terkoyak, terkupas, kupas panjang, tinggal sikit macam benang aje, bergayut-gayut. Dia cerita pasal tu. Sampai tu pun nak cerita. Secara detail ketika dia naik atas satu kenderaan dan dia bersetubuh dalam kenderaan tu, dalam keadaan kenderaan tu lalu kot dalam masjid. Boleh tak? Sedangkan apa dia panggil bersetubuh dalam masjid atau berhadap besar dalam masjid kan haram, tak boleh. Tapi dia naik kenderaan, mana tahu lalu dalam masjid. Kita kata masjid ada boleh lalu kenderaan. Dia buat masalah. Berenang. Dia junub, dia berenang masuk dalam masjid. Keluar kat sana, berenang. Masjid pun boleh berenang. Kalau sabilal. Ini pun dah boleh lah, tapi ni bab najis je. Kitab sabilal bukan bab najis je. Macam-macam bab. Kita apa benda? Apa cerita ni? Terlalu fakih. Kadang-kadang jika maka yang dia terlalu fakih dia buat ni akan setelah 200-300 tahun guna yang dia buat tu. Dia seolah khasyaf, nampak dah seolah-olah hebat. Macam mana dia boleh tahu zaman dia tak ada benda ni. Dah jumpa banyak benda. Banyak. Kita bila jadi satu hal baru sibuk nak berkumpul untuk cari hukum. Apabila angkasawan nak naik bulan. Jadi macam mana nak wuduk? Kalau ambil air tu lari, berterapung, kejar. Masa muka ke macam mana? Masa tu baru sibuk. Ulama' dulu dah siap lah. Ada dalam kitab-kitab. Tapi dia tak kata lah pergi angkasa. Dia ada kiasan. Panjang lambat tu. Jadi jangan pelik lah kalau benda macam ni. Jadi dia sembelih kambing. Lepas tu dia basuh semua. Basuh semua darah yang ada dekat leher tu sampai tak ada dah. Kalau ada darah bawa pergi semayang, memang tak sah lah darah. Dah cuci darah tu, tapi belum buang isi perut dia, belum buang lagi, maka tak sah semayang. Sebab apa tak sah? Sedangkan darah dah tak ada, kerana ada najis dalam perut. Okey. Atau sekejap lagi dia bahas lagi bab ni. Atau bangkai yang suci. Bangkai pun ada suci. Seperti anak Adam. Bangkai ni maksud dah matilah. Maknanya mayat, jenazah adalah bangkai. Jenazah manusia adalah bangkai dia panggil. Tapi bangkai yang suci. Betul tak bangkai? Betul lah, dah mati je bangkai lah. Dah mati tu bangkai. Kenapa kata bangkai? Sebab tak sembelih. Setiap sesuatu binatang yang disembelih dengan nama Allah baru tak jadi bangkai. Lepas tu boleh makan. Lembu kalau mati tak sembelih pun jadi bangkai juga. Kita mati tak sembelih kan? Kan? Bangkai lah. Cuma bangkai tu suci. Bangkai yang suci. Kita ni seperti anak Adam. Okay, dia kata kat sini atau bangkai yang suci. Maknanya tengah semayang ambil jenazah, pikul. Tak sah. Sama juga alasan kerana ada najis dalam perut. Dan alasan yang sama, tak boleh tulis dekat kain kapan ayat-ayat Quran ke ataupun ayat suci, la ilaha illallah ke apa-apalah, selawat ke, yang ayat suci tak letak kat kain. Sebab ada orang buat, kadang-kadang dia tulis dengan maka, kadang-kadang memang kain tu dah ada la ilaha illallah. Malaikat bukan akhir tengok tu rasa sejuk hati ke apa, tak tahu lah apa tujuannya. Tak boleh, haram hukumnya. Malah keranda pun tak boleh tulis apa-apa yang ayat-ayat suci. Ayat Quran tak boleh, selawat, jenis-jenis ayat suci lah tak boleh. Kenapa? Alasan yang sama. Kerana nanti lepas 7 hari pecah perut. 7 hari pecah perut. Bila pecah perut tu najis. Kena hukumnya haram kan, najis kena dekat ayat Quran ataupun ayat-ayat suci. Jadi tak boleh juga tengah semayang jangan pikul mayat okey. Dan ikan. Kat sini baru yang dia nak beritahu ni. Kat sini baru kena dengan kita. Tadi apa benda? Pikul pelik-pelik, sembelih lembu pikul bawa semayang. Kita kata pelik. Yang ini baru pelik sungguh. Pernah dengar tak? Pikul ataupun ada ikan. Sedangkan ikan kan boleh makan walaupun tak sembelih. Ada dekat badan, ada dekat dalam poket, tak usah semayang. Atau belalang kan tak sembelih, tapi dia tak sembelih pun boleh makan. Dua yang tak sembelih pun boleh makan. Ikan ataupun sejenis ikan, ketam, sotong tu lah, ikan dan belalang kan boleh makan tanpa disembelih. Jadi makna dia suci. Bila dia mati dia bangkai. Sebab kalau tak sembelih automatik jadi bangkai. Apa sahaja yang tak sembelih bangkai. Yang sembelih baru tak jadi bangkai.
Cuma ada bangkai najis, ada bangkai suci. Bangkai suci ada 3. Anak Adam, ada pendapat kata jin, sebut jin ni. Lepas tu yang kedua ikan, ataupun kalau mazhab Syafi'i ikan dan binatang laut. Okey, dia adalah bangkai sebab tak sembelih, tapi suci dan belalang. 3. Jadi kalau ada dekat badan ikan, belalang ada kat badan, dia dah mati. Sebab tu dia kata bangkai. Sotong, apa-apa ada kat badan atau ada kat pakaian ketika semayang, tak sah. Walaupun boleh makan. Kita dah bahas sebelum ni. Dalam masalah makanan, ikan sebagainya, dia bangkai tapi dimaafkan nisbah makan. Makan tak ada masalah. Tapi bawa semayang tak boleh sebab dia bangkai. Dia bangkai. Betul tak boleh bawa semayang, maka tak boleh kat sini. Tak boleh. Lebih-lebih lagi kat dalam perut dia ada najis, ada darah apa sebagainya. Tak boleh. Kita macam ikan bilis, kalau masuk ikan kembung dalam poket, ikan selayang masuk poket, pelik. Kalau ikan bilis pun tak ada. Tapi itulah hukumnya. Yang mati bersalahan pada waktu hidup. Yang kita sebut tadi, hidup tak najis, walaupun mati dia najis. Okey? Tiada mengapa kerana tiada dihukum akan dia dengan najis. Contohnya orang hidup tengah semayang, aku nak semayang ni, ambil pikul dia. Semayang, sah sebab dia hidup. Tapi kalau mati, najis dalam perut dia, baru dia iktibar, baru dia ambil kira menanggung najis. Tapi kalau dia hidup, tak dia ambil kira najis dalam perut, dikira orang. Janji dekat luar orang tu tak ada najis, luar zahir dia tak ada najis, dalam tak dikira sebab dia hidup. Kita pun gitu. Sembahyang wajib suci daripada najis. Kita hidup, najis dalam perut, dalam usus besar berlambak, tak sah sembahyang kita. Tak. Masih hidup dia tak kira dalam perut, dalam tak kira. Malah dekat urat penuh dengan darah, najis tak boleh sembahyang. Masih hidup tak kira. Masa mati baru dia kira najis kat dalam, darah apa semua, baru dikira najis. Dia kata masih hidup tak ada masalah. Jadi maknanya kalau kucing hidup, kita semayang, kita pikul dia, boleh, dengan syarat kita basuh dulu. Sebab tadi kata tak pernah basuh punggung, basuh dulu punggung dia. Okey, semayang dukung, boleh. Hukum makruh tu kita tak nak bahas bab tu. Kita bahas boleh dengan maksud tak batal semayang. Lembu basuh tu masuk nak semayang, pikul. Buatlah contoh. Macam tu lah, maknanya boleh. Sebab apa? Najis dia tak kira, dalam perut tak kira. Dia mati baru kira. Okey. Masih hidup tak ada masalah. Ikan hidup, belalang hidup, tak ada masalah. Orang hidup, orang tu mungkin baby lah kot, kan, anak. Okey. Jadi kalau binatang sikitlah, kita keluar sikit. Binatang yang tak basuh punggung dia, bila dia naik atas orang semayang, dinama orang tu telah menanggung najis yang ada kat punggung dia. Walaupun tak ada najis, tapi bau, warna dan rasa memang ada sebab dia tak pernah basuh. Itu jika atas orang semayang. Saya nak keluar sikit. Jika dia masuk dalam air, maka air tu kekal mutlak. Dia masuk dalam kuah tu kekal mutlak. Kuah tu nak bagi tahu bukan air lah. Macam susu, minyak, itulah masuk kuah. Kari, tu kuah lah. Tak. Contohnya kucing hidup, dia pun masuk dalam air mutlak kita, satu baldi, kurang 2 kolah. Yang sama lah, kucing tadi tu lah. Kucing yang membatalkan semayang kita. Tengah semayang, dia naik atas kita. Puas kita buat gini, dia duduk juga. Dia kerabat ke dia buat lah, tak boleh turun lah. Maka batal semayang kita. Dekat punggung dia tak ada najis, tak nampak, tapi dia tak pernah basuh berak pun. Kita pun jentik telinga. Okey, batal semayang, Allahu Akbar balik. Kucing yang sama, dia pergi, dia tengok nampak air, dia pun terjun dalam air tu, berenang-renang ke tepian. Keluar, air tu kekal mutlak. Air tu kekal mutlak. Tapi semayang tak sah. Kalau ada najis dekat dia, dia masuk dalam air, nampak najis, jelas najis, ada ain,
barulah air itu menjadi najis. Nampak? Dalam sembahyang masalah lain. Dalam masalah sembahyang, ketika kita menghadap Allah, tuntutan untuk suci daripada najis sangat kuat. Sehingga kan tak ada najis kat punggung dia, cuma tahu aja dia tak pernah basuh berak. Maka tak sah sembahyang. Kerana tuntutan menghadap Allah, tuntutan suci daripada najis sangat kuat. Tapi air dia tak kuat, dia tuntut suci daripada najis juga, tapi dia tak sekuat itu. Tuntutannya tu tak sekuat itu. Jadi kalau kena kalau tikus masuk air dalam satu baldi yang kurang 2 kul lah. Dekat tikus tu, kat baju, kat badan dia, kat bulu dia, kat bungkung, tak ada nampak najis. Maka air tu kekal mutlak. Air tu kekal mutlak. Dia masuk dalam kari kita tengah buat. Glub 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 glub. Dalam tu lah bau sedap berenang. Takkanlah kuali kecil. Dia berenang ke tepi. Panas. Dia keluar. Memang tak nampak bernajis dekat dia. Boleh makan. Lalu tak lalu tu nombor 2. Tak lalu bagi jiran. Boleh makan. Tapi kalau tikus tu naik atas orang, tak sah. Orang semayang, tak sah semayang. Pak, ada pinggir situ. Dan habis satu. Dan tiada sah sembahyang orang yang memegang ia akan tali. Tak sah sembahyang orang yang memegang ia akan tali. Tengah sembahyang pegang tali. Pegang ni boleh dobek lagi, pegang ataupun ikat, samalah. Tengah sembahyang pegang tali. Ni tali kan, pegang. Ataupun ikat. Peganglah tu. Ikat. Okey? Memegang ia akan tali. Yang suci, tali tu suci. Yang diikat akan dia pada leher umpama anjing. Mungkin apa, nak buat contoh apa? Memburu. Anjing muallamah. Anjing boleh buat memburu. Kita dah beli anjing atau kita ajar anjing tu, anjing sekolah punya anjing. Ini bukan anjing jahil buta huruf tak. Ini anjing ni alim punya anjing. Alim dengan maksud kalau kita suruh dia boleh buat. Kita, boy, sit down. Dia duduk. Anjing kena cakap putih tak? Takkan cakap Terengganu, cakap Pahang anjing. Cakap orang putih anjing. Dia boleh ikut. Kita go, dia pergi. Apa kita suruh dia buat? Ini sekolah punya anjing. Kerana banyak-banyak binatang, anjing yang paling mudah untuk diajar. Anjing. Jadi bila kita ajar anjing tu untuk berburu, dia pergi berburu, buruan dia tu kita boleh makan walaupun tak sembelih. Kerana gigitan dia tu dah tersembelih dah. Kita kata, kita nampak ada bergerak kat situ, kita nampak macam ayam ke apa ke, ayam hutan ke, dalam hutan lah biasanya. Kita kata, boy, go. Dia tengok betul ayam hutan, kijang ke, apalah, kancil ke, buatlah contoh apa pun, gigit, dia buat datang kat kita. Kita tengok, angkat tangan dia, jatuh. Angkat lagi, jatuh. 3 kali, ting ting ting, game over. 3. Maknanya, walaupun dia hidup lagi, istilah dia panggil hayah masbuhah. Tak payah sembelih. Ambil, masak, makan. Kira gigitan dia tu adalah sembelih. Walaupun bukan kat leher, dikira sembelih. Tapi kalau angkat, jatuh. Angkat, kali kedua jatuh. Kali ketiga, ting. Macam wrestling kan. Kuat lagi, dia panggil hayah mustaqirrah. Wajib sembelih. Wajib sembelih. Dan bekas gigitan dia wajib basuh dengan air tanah. Bekas gigitan air liur itu lah. Jadi masa walaupun tu anjing kita memburu, waktu semayang wajib semayang dalam hutan pun. Kalau kita biar, mungkin anjing tu lagi. Dia kata aku lapar, dia tengok, dia pergi lagi, dia ambil untuk makanan dia, turun lagi. Jadi nak ikat kat mana? Contohlah, buatlah contoh macam mana. Akhir sekali nak ikat dekat pokok ke, tak ada pokok ke, tak sesuai ke sebagainya, ikat dekat kaki dia, ikat kat tangan dia, ataupun pegang tengah semayang tu boleh pegang. Boleh je pegang. Maka tak sah. Walaupun kita pegang tali tu suci, yang najis tu anjing, tetap juga tak sah. Dia dikira menanggung najis. Kerana bila kita gerak, anjing tu gerak. Maksud kita boleh gerakkan anjing itu. Kita boleh gerakkan anjing itu dengan tali. Maka tak sah semayang. Macam tu juga dengan ni. Imam pakai ni. Dekat ni ada najis. Tai cicak ada. Dia pakai letak kat kepala, letak kat mana-mana, letak kat baju dia. Kalau ada najis, tak sah. Tak sah semayang. Kalau ada, sama lah kes tadi. Cuma tadi dia bagi contoh anjing.
Bukan kita nak anjing tu, kita nak najis tu, kenajisan tu, bukan keanjingan tu. Jadi kalau ada najis, tak boleh. Tak boleh. Dengan maksud tak sah. Tak sah. Walaupun tak kena badan kita. Walaupun tak kena badan, kita kira menanggung. Kita dikira pakaian kita lah istilah ni. Dikira pakaian. Badan kita pihak pertama, pakaian pihak kedua, dan dinding pihak ketiga. Jika ada dekat pihak ketiga najis tu, walaupun bersambung, tak ada masalah. Tai cicak ada dekat dinding, dekat atas amplifier. Kita ni, maka sah, tak ada masalah. Amplifier yang melekat kat dinding tu, tak ada masalah. Atas amplifier tu penuh dengan, ataupun atas almari, atas rak tu penuh dengan tai cicak. Kita pasang ni wire, masuk, cantik dah. Wire tu straight ke imam, tak ada masalah. Sebab dia panggil pihak ketiga, third party, pihak ketiga, tak ada masalah. Dia pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama badan, pihak kedua pakaian. Ni dikira pakaian. Itulah cerita dia. Umpama anjing. Cuma kita kata ikat tu pakaian anjing. Mungkin boleh juga kita kata boleh juga kita kata ikat kaki anak. Boleh tak? Anak buah sangat. Boleh jadi. Kita pegang tali, ikat budak tu, nak semayang payah, biasa mak lah kot. Ataupun kita ikatkan kita tali tu, ikat kat kaki ke. Dekat budak tu ada pamper dia, ada nak dia kencing, dia berak, tak sah mak. Tak sah mak lah, tak sah yang pegang tu lah. Yang ikat ataupun yang pegang tu tak sah. Itulah contoh yang boleh kita bagi. Kalau anak tu naik atas riba, lagilah. Kalau pegang macam tu tak sah. Anak naik atas belakang tengah semayang, dalam pamper dia ada najis, lagilah tak sah. Pegang macam tu pun tak sah. Buatlah kias tadi, kiaskanlah tali anjing, kiaskanlah apa-apa. Ada sampan. Ini orang lama, contoh orang lama. Dia tepi sungai lah kot. Tak tahu nak tambat dekat mana sampan dia. Sampan kecil lah. Tengah semayang tu, ikat kaki, ikat tali. Dalam sampan tu ada najis. Apalah, darah ke apa ke. Takkan nak berak dalam tu tak? Mesti ada darah-darah macam tu ke kan? Darah ikan ke apa ke dalam tu. Okey, tak sah semayang. Sebab diikat kaki dia atau dia pegang. Tak sah. Apa dia? Nelayan yang ikat tadi macam tadi, tak sah. Nelayan apa, tak faham. Oh, ikan duduk dalam tu. Ikan duduk dalam tu, dia lain. Boleh. Ikan duduk dalam kapal, dalam sampan tu boleh. Dia lain, dia tak sama tu. Tak sama. Dia gini. Sebenarnya tak masuk lagi, sekejap lagi baru masuk. Sekejap lagi cerita baca dulu. Kat bawah tu jawapan dia. Kalau nelayan atas sampan. Okey, sekarang itu kapal lah. Itu sampan kecil, perahu kecil. Diikat, lepas tu dia boleh ikat kat kaki dia. Tapi kalau perahu tu besar, ataupun kita panggil kapal, kita ambil kapal, ikat tali kawan dengan kaki kita, pegang. Kita boleh gerak kapal tu? Tak boleh. Sah walaupun dalam tu penuh tai. Sebab dia punya point dia kat mana. Bila kita gerak, perkara itu boleh bergerak. Benda yang diikat tu boleh gerak. Jika ada najis kat situ, tak sah sembahyang kita. Jika kita gerak, benda tu tak boleh gerak, yang ada najis kat dia, maka kita sembahyang kita sah. Macam dinding tadi lah. Kita gerak wire ni, dinding boleh teruntuh? Tak boleh kan? Maka dekat dinding ada najis, tak ada masalah. Tak ada masalah. Habis sampan tadi, sampan tu kita tarik dia bergerak. Habis baby tadi, anak tadi, kita tarik, jatuhlah dia. Habis anjing tadi kita tarik, dia ikut kita. Itu tak boleh. Kat situ point. Okey. Bot kecil. Dia yang ni nak cerita semayang dalam tu ke? Semayang dalam tu main nak baca. Nak baca ni, baru baca. Lepas tu bawa soal. Bersalahan dipijak di bawah kakinya. Tu boleh. Dipijak di bawah kaki, tak ada masalah. Yang tadi ikat, yang ni pijak. Macam mana? Bagi contoh. Sama juga cerita yang sama, anjing, anak, apa tadi? Sampan kecil tadi kan? Wire, apa ni? Wire yang ada najis dekat dia tadi, semua sama. Dia bukan pegang.
Dia bukan ikat, tapi dia pijak. Pijak. Kenapa pijak? Tak payah tanya kenapa, buat masalah je. Dia pijak. Pijak wire tu. Tapi tak ikat. Kalau dia letak sini, dia panggil ikat ataupun pegang. Kalau kat sini, kalau kat sini. Ini tak, pijak. Oh, pijak mic. Pijak lah, buat masalah je. Tak ada masalah. Okay. Ataupun tali anak tadi, yang kata ikat anak tadi, dia pijak. Tapi tak kuat lah kau. Jangan ikat, pijak. Kalau anak tu kuat sikit. Tapi bukan nak cerita pasal tu, nak cerita pasal sah sembahyang. Tak batal. Ataupun anjing tadi dia pijak juga. Masa sujud macam mana? Wallahu alam. Masa sujud mesti tengah naik. Tapi yang penting dia pijak tali tu. Dekat sampan tadi dia pijak. Sah sembahyang. Nampak kat mana dia punya sah sembahyang. Okey, dia kata bila pijak sah. Macam mana kenapa sah? Maka sah seperti, dia bagi contoh, dihamparkan akan sejadah di atas najis. Atau atas satu-satu. Dihampar sejadah atas najis. Ada najis. Najis kering lah. Sebab kalau najis basah dia akan kena pula hamparan tadi, sejadah tadi. Naik ke atas, habislah kalau macam tu. Ni kira najis kering lah maksudnya. Ambil hamparan, najis balambak ni. Ambil lepas apa? Letak kain, hamparan. Semayang atas tu, sah. Ataupun najis basah, letak plastik yang dia tak tembus, tak naik. Masa sujud tu, tenggelam najis tu. Tenggelam, tapi kat bawah. Tapi kat bawah, tak kena. Sah semayang. Macam mana kita sujud ni lah. Kita sujud, kat dalam ni ada najis tak? Dalam berlambak ada. Kan sah? Sama dia kata, sama begitu. Atas hamparan. Ataupun atas kerusi yang ada najis atasnya. Atas kerusi yang ada najis atasnya. Dia semayang atas kerusi, yang dekat kaki kerusi lah senang kata. Kaki kerusi ada najis. Dia duduk atas kerusi. Sah semayang dia? Sah. Sebab dia macam pijak lah juga duduk tu. Dia macam pijak lah. Kalau dia semayang atas kerusi, dia duduk dekat kaki. Kaki kerusi tu ada najis. Sah. Kaki kerusi tu ni sah. Sebab apa? Sebab dia tak nama menanggung. Dia tak nama menanggung lah. Menanggung ni dia pegang ataupun dia ikat ataupun dia pikul. Itu menanggung. Yang itu tak nama menanggung. Kalau kursi, kalau semayang atas kursi, najis tu tak kena dia. Najis tu kena kaki kursi. Dia duduk atas kursi, no problem. Dan dia kata, dan jika bergerak ia sekalipun. Yalah, kalau gini-gini kan bergerak. Kalau kita letak hamparan, bawah tu ada najis, kita bergerak-gerak sikit, kan hamparan tu akan menggerakkan najis kat bawah. Tak apa. Tak apa. Ya? Kerana tiada dihukum menanggung akan dia. Point dia tak menanggung. Jadi kalau ada bot kecil, dalam tu penuh najis, dia pijak bot tu. Dia sembahyang. Kalau boleh berdiri lah. Dia pijak. Bila dia pijak kat bot, dekat kawasan dia sembahyang tu, tempat dia pijak, tempat dia sujud, tak ada najis. Najis kat tepi sana, ujung sana. Tak ada masalah sebab dia pijak. Kecuali dia nak sembahyang, dia ambil, dia pikul. Dia pikul perahu tu. Aku tak boleh. Dia pijak. Jadi pijak tak ada masalah. Dia pijak. Cuma jika kata hamparan tadi, dia pijak hamparan. Ni hamparan ni, ada najis, letak hamparan. Kita katalah ada najis kering, letak sejadah, letak kain, semayang atas tu. Tak ada masalah, sah. Cuma masa bila boleh jadi tak sah? Bila dia sujud, contohnya bila dia sujud, contoh kakinya basah sikit, kakinya akan melekat. Kakinya akan melekat, melekat sikit. Masa dia angkat kaki kan, nak sujud kan, angkat kaki gitu, dia melekat. Kadang-kadang melekat kan, melekat. Bawah tu ada najis, batal semayang. Batal semayang. Dia kalau lekat dia cepat-cepat buat gini. Kalau dalam masa yang singkat, cepat-cepat tarik tak apa. Kadang-kadang kita ambil wuduk ke apa, kaki basah, kita letak hamparan, bawah hamparan tu ada najis, tapi tak naik sampai ke atas. Kita pijak atas tu, tak ada masalah selagi najis tu tak naik. Kalau dia cair baru dia naik ke atas kan, tak naik. Semayang sah. Tapi masa sujud ni, dia ikut. Alamak, dia ikut, dia melekat, dia terangkat. Tak sah. Jarang lah jadi. Jarang lah jadi. Tapi boleh jadi kalau tengok dulu kan, masa semayang pakai sejadah tu. Kan masa dia sujud, kadang-kadang ada kaki yang sejadah naik sekali tu. Masa dia sujud, naik. Cuma tak adalah orang nak semayang, oh ada najis, ambil letak atas najis itu, semayang atas tu. Cuma itulah hukumnya. Itu hukumnya. Habis. Masalah. Bila sebut masalah, itulah.
kefakihan para ulama buat masalah. Buat masalah ni. Buat masalah, kita buat masalah, kita lari. Buat masalah lagi, buat masalah lagi ya. Buat masalah kat situ lagi part lain. Berhutang kat sini, buat lagi kat lain. Buat berhutang sana pula, itu kita. Buat masalah kat sini, lari. Tanding part lain. Buat masalah tempat lain, tanding part lain. Nah, contoh. Panas. Masalah. Tapi para ulama, dia buat masalah, dia settle. Tu hebatnya. Dia buat masalah, lepas tu dia settlekan masalah ni. Jika seorang menanggung ia akan orang yang ada padanya najis yang dimaaf, seperti kutu anjing atau benda cair di dalam bangkai yang tiada mengalir darah, maka tidak sah sembahyang, seperti menanggung akan orang yang belum khitan jua. Dia kata ni, jika samalah juga, tak jadilah ni, cuma hukum. Dia menanggung, dia dukung orang. Dekat orang tadi tu ada najis yang dimaaf. Dengan maksud kalau semayang, dia tu semayang sah. Kalau dia semayang sah. Contohnya najis yang dimaaf, darah sikit yang kita bahas sebelum ni, macam-macam najis maaf. Bila najis tu darah sikit apa semua kan, tak lebih 10% sebagainya, najis tu dimaaf. Ada dekat dia, kalau dia semayang sah sebab dia maaf. Tiba-tiba seorang ni, dia suci aja. Dia nak semayang. Masa nak semayang ni, dia pikul kawan ni. Apa dia? Dia tak sentuh najis. Dia pikul kawan tu. Katalah darah kutu anjing tadi tu, kutu babi ke, darah tu sikit ada dekat sini orang tu. Sikit, dia semayang sah kan? Dah cerita kan, darah yang dimaafkan ni sebab semayang. Tapi tak boleh makan, tak boleh kena air jadi mughallazah. Cuma semayang sah, kan? Okay. Dia nak semayang, orang lain nak semayang. Dia tak ada kena-mena pun. Dia pikul orang tu untuk semayang. Orang yang pikul tu tak sah. Padahal kalau dia semayang sah. Yang ini sama juga yang kita bahas orang istinja dengan batu tu sama. Dia pijak kaki kawan sebelah tu. Sama lah, pikul pelik sangat. Pijak kaki tu kira macam pikul lah juga. Jadi sama juga dia kata, seperti menanggung akan orang yang belum berkhitan juga, belum sunat. Menanggung orang tu maksud gobek dia bukan perempuan, lelaki. Perempuan tak sunat pun tak ada masalah. Baby tak sunat untuk dukung, tak ada masalah kat situ. Tapi kanak-kanak lelaki, kalau lebih-lebih lagi orang Melayu, memang tak boleh semayang dukung bayi. Sebelum ni sebut dah banyak kali kan. Kita tak memadai dengan membaca hadis bahawasanya Nabi gini, Sayyidina Hasan dan Husain gini, Usamah bin Zaid gini, semua kecil-kecil baby yang Nabi sayang. Ketika Nabi sembahyang, Nabi sayang sangat dia. Ketika Nabi sembahyang, dia naik atas Nabi biar je. Kita kata tengok, maka dia naik. Malah para sahabat pun ada dukung anak masa nak sembahyang, kemudian dia letak dan sebagainya. Kita dengar riwayat, baca hadis, kita amal gitu aja, sembahyang kita tak sah. Sebab apa? Sebab tak proses lagi. Itu baru raw material, baru sumber. Petroleum, saya sebut kan, petroleum kalau lepas sedut-sedut tu, sumbat dalam kereta, jahanam kita. Proses dulu, berapa pemeringkatan tu, banyak peringkat tu, nak jadi apa, jadi macam-macam. Jadi tar yang kita nak pakai tu, macam-macam jadi peringkat tu. Mana boleh main masuk tu? Petroleum boleh apa? Minyak mentah, masuk. Jahanam kita. Dia kena proses. Samalah, amal terus. Jahanam agama atau jahanam hukum tu. Jadi macam mana? Kanak-kanak lelaki, kalau kita tengok wakil ataupun keadaan orang Malaysia, tak boleh bawa semayang, tak boleh dukung. Bayi tu tak boleh dukung. Dia tak mutlak. Sebab orang Arab dia sunat umur 7 hari. Orang Melayu sunat umur 17. Berapa? 12 baru sunat. Padahal yang wajib sunat paling lewat umur 7 tahun. Qamariyah 6 tahun lebih maknanya. Sebelum dia sambut hari jadi dia yang ke-7 tu, yang nak masuk je 1 tu, wajib sunat dah. Wajib sunat dah. Sebab dia dah, mak ayah dia dah wajib suruh dia semayang umur 7 tahun. Murus sabiyya bis-salah idza balagha 7 sinin, umur 7 tahun. Wajib suruh kan? Bila wajib suruh semayang, automatik wajib sunat lah. Wajib sunat. Wajib ke sunat? Wajib khitan. Wajib sunat. Faham tak? Wajib sunat. Sunat ada tanda. Wajib sunat. Wajib ke sunat? Wajib sunat. Wajib ke sunat? Wajib potong lah. Wajib khitan. Wajib. Tapi yang berlaku kita tak gitu. Jadi oleh kerana tu, orang Malaysia boleh kata bayi tak boleh dukung, lelaki tak boleh. Kalau perempuan tengok dulu. Kalau bayi perempuan, dia ada pakai pampers? Ada najis dalam pampers dia, dah basuh ke belum?
Tak basuh lagi, tak sah juga sembahyang dukung dia. Dah basuh dah, memang dia tak kencing lagi, boleh dukung anak perempuan. Anak lelaki tengok pula dalam pampers ada najis ke tak? Ada, tak sah dukung. Tak ada, dah basuh, baru basuh aje. Tengok dah sunat belum? Tak sunat lagi, tak boleh juga. Termasuklah tawaf dan sebagainya. Tawaf tu kadang bawa baby nak tawaf tu, semua tak boleh. Tak boleh. Dia kata seperti menanggung orang yang belum berkhitan jua. Orang yang tak sunat lagi, orang ni semayang, lepas tu dia pikul orang yang tak sunat lagi, maka tak sah semayang orang yang memikul. Orang yang dipikul pun tak sah semayang juga. Katalah orang besar kan, dah besar pun tak sah juga semayang dia, kerana ada najis dekat qulfah dia. Ada najis warna putih yang mana kalau cuci baru sah. Jadi mudah-mudah kata, tak sah. Cuma tak mutlak. Setiap kali nak semayang dia cuci, dia kata. Kalau macam tu sah. Tapi cari penyakit sunat aje lah. Kan? Sebab tu orang lelaki wajib sunat pada mazhab Syafi'i. Wajib. Dia bukan masalah wajib macam ni. Bukan, tak boleh kata gitu. Silap. Tak boleh kata berdosa. Kata ni. Wajib dia ada dua. Satu dia panggil wajib sungguh, wajib zati, wajib sungguh. Satu lagi dia panggil wajib aridi. Wajib tu datang. Dia tak wajib, tapi wajib tu kerana benda lain. Macam wuduk lah. Wuduk, apa hukum wuduk? Ambil wuduk. Wajib tak? Tak wajib wuduk. Tapi nak semayang, kena ada wuduk. Jadi wuduk tu jadi wajib. Asalnya tak wajib. Macam tu juga sunat. Ketika nak semayang, wajib suci daripada najis. Kuluk tu, namanya kuluk lah. Kuluk tu najis. Jadi kalau tak sunat kat situ tak berdosa lagi. Ketika nak semayang, buat apa? Cuci masuk toilet cuci. Lepas tu semayang, tak apa. Tak sunat pun tak apa. Sehari 5 kali cuci. Jam. Sehari 5 kali, bayangkan. Bawa berus peruk. Itu tak kena yang buta lagi. Kena yang buta Allah. Jam. Jadi mudah kata wajib. Tapi kalau kita terperincikan, dia tak wajib secara mudah tu. Dia panggil wajib aridi. Wajib yang mendatang. Wajib kerana benda lain. Tapi tak selesaikan dia, tak boleh. Maka jadi dia wajib. Cuma orang baru masuk Islam, jangan cepat-cepat. Masuk Islam lepas ni potong. Tak jadi dia syahadah. Tak jadi dia masuk Islam. Jangan takut gitu. Kita ada mazhab yang lain. Kita keluasan mazhab masa ni baru pakai mazhab yang lain. Berkaitan dengan najis tadi tu. Jadi biarlah, nanti tunggulah dia dah belajar apa semua, baru cerita pasal sunat. Jangan awal-awal lagi. Bila nak syahadah? Bila nak syahadu? Minggu depan. Jangan lupa bawa kain plekat siap-siap. Buat apa? Lepas tu terus potong. Lepas tu yang jahat sikit dia kata ambil gergaji ni macam. Ini macam potong. Lagi takut orang. Jangan, benda tu haram buat gitu. Sebab ini masalah Islam dia, iman dan kufur. Jangan buat main. Kalau buat dekat budak-budak, dia masih lagi okey sebab dia akan menyusahkan mak bapak je. Pening mak bapak dia. Tak nak potong lagi. Tapi kalau main-main dengan orang kafir yang nak masuk Islam, silap-silap tak masuk Islam, dosa besar. Silap-silap tak jadi. Kenapa kau tak masuk Islam? Baru nak masuk Islam, kawan-kawan lah. Bila nak masuk Islam? Minggu depan. Dia cerita potong lah, ambil batang pisang, ambil kapak lah. Dia mana tahu dia orang kafir. Kalau potong tak guna hidup. Dia kata, tak guna. Kasih potong habis. Kasih habis. Memang dia tak tahu. Kita buat main-main gitu dululah, sekarang tahu. Saya ingat tahun 2007 buat satu program sunat perdana. Sunat pun perdana. Ada anak orang kafir 3-4 orang datang serah diri. Mak bapak dia lah yang suruh anak dia. Anak dia tak serah diri juga. Serah diri. Sebab apa? Dia tahu kelebihan. Dia tahu dari segi kebersihan, dia tahu. Cuma dia dah besar. Dia dapat jadi bapak orang, dia tak berani lah. Anak-anak dia paksa. Dia dah tahu dari segi kebersihan. Serah diri. Jadi bila orang baru nak masuk Islam, biar dia masuk dulu. Lepas dia syahadah, terangkan dia tentang kebersihan. Lepas tu dia serah diri.
Dia serah diri. Tambah sekarang ni klaim. Kejap je. Masuk klinik, masuk jumpa doktor, setengah jam je. Keluar, relax lah. Tak payah pakai kain pun. Lepas 2-3 hari, dah elok dah. Bubuh ubat kuning. Seminggu dah nampak dia naik kayu basikal. Duk wheelie basikal lah nampak. Tak ada masalah pun. Jadi, habis tu macam mana dengan solat dia apa semua yang baru masuk Islam ni? Mazhab lain. Contoh mazhab Maliki, dimaafkan kalau ada najis, tak ada masalah ketika semayang. Maka malah sunat itu satu makramah dia panggil, kemuliaan bagi orang yang sunat. Dia bukan kewajipan macam mazhab Syafi'i. Masa tu baru guna keluasan mazhab. Dia tak ada sempit sangat. Bila jadi macam tu, terkepit macam tu, kita luahkan. Akhir sekali dia masuk Islam. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lepas pada tu. Kalau dia buat kajian untuk masuk Islam lebih awal, silap-silap lepas sebelum masuk Islam dia sudah potong. Kalau dia buat kajian tentang kebaikan. Sebab tu orang kafir dia takut orang Islam. Takut. Kalau betul-betul Islam betul lah. Tak makan bulan Ramadan 30 hari tak makan. Dia 5 jam pun kering bibir, kering habis dah. Rasa nak mati. Ini daripada pagi sampai ke malam tak makan. Respect. 30 hari pula tu. Hebat. Dia respect. Sembahyang pula rajin, cukup tenaga dia sehari 5 kali sembahyang. Lepas tu pula kecil-kecil lagi sudah potong. Dia respect Dia nampak orang Islam tu kuat dengan syiar-syiar tadi. Kalau buat amalkan Islam yang sebenar, orang kafir automatik respect. Yang orang kafir sekarang tak respect, cakap lebih kurang dengan agama kita, malah kadang-kadang dia nak masuk campur agama kita. Dia suruh sembahyang Jumaat hari Ahad. Sebab sembahyang Jumaat tak boleh. Hari Ahad kan hari cuti. Kita sembahyang Jumaat hari Ahad. Kalau sembahyang Jumaat hari Ahad, namanya sembahyang Ahad bukan sembahyang Jumaat. Dia mana tahu? Kenapa dia sampai nak masuk campur? Sebab bila dia tengok orang Islam dengan dia lebih kurang sama. Dia tengok anak orang Islam dengan anak dia sama rambut karat. Sama tak sembahyang, sama duduk masuk disko, sama je duduk minum-minum tak kira halal haram. Sebab tu dia tak respect orang Islam, orang kafir. Tapi kalau kita amalkan Islam, automatik dia respect dia. Automatik dia akan respect. Dia tengok jubah dia takut dah. Saya sendiri cakap dengan orang kafir yang dah masuk Islam itu. Dia kata paling takut dia dengar sekali adalah dia tengok sekali, paling takut sekali orang pakai jubah, ada janggut. Bukan kata apa takut bom, bukan. Takut tapi takut respect. Ini orang sembah Tuan Allah, dia kata. Sembah Tuan Allah. Tuan Allah. Ini orang semayang punya orang. Ini orang agama punya orang, semayang. Dia respect automatik. Bila dia respect, dia tak campur. Tak campurlah hal agama kita. Yang kita pun tak amal, sebab tu dia boleh buat lebih kurang aje. Minta cuti hari Jumaat tak boleh. Diorang tak setuju. Cuti sebab cuti hari Jumaat nak sembahyang Jumaat, nak itu macam-macam hari Jumaat. Tapi tak boleh buat sebab cuti Sabtu Ahad. Tak boleh. Berapa negeri je boleh. Ada bantahan-bantahan mereka. Sebab apa? Tak ada respect. Tapi kalau kita amalkan Islam, dia respect kita. Kita tak payah tunjuk apa-apa, dia respect. Nampak pergi masjid, balik masjid, dia rasa respect. Dia pergi semayang dia seminggu sekali. Kita semayang sehari 5 kali pergi. Dia respect. Respect. Kita kalau amalkan Islam. Sambung lagi sikit lagi. Dan dimaaf pada padi yang kena najis. Dimaaf pada padi yang kena najis. Padi kena najis. Daripada tahi. Ialah najis yang daripada tahi dan kencing, lembu. Dengan sebab dibuat rumi apa rumi? Mengerek. Kalau dobek saya mengirik air, mengirik. Boleh lah kot. Kadang-kadang tengok tempat lah ada mengerek, mengirik, mengerek. Macam itulah, lebih kurang lah. Apa benda tu? Tahu tak? Kalau tengok pada Jawi ni mim ngaya ra ya qaf. Mengirik. Boleh juga mengerek. Mengerek tak sedap. Mungkin ada negeri yang cakap gitu kot. Mengerek. Tapi mengirik. Kadang-kadang
kadang-kadang bukan lembu yang buat, orang yang pijak-pijak tu. Itulah dipanggil mengirik atau mengerek ni. Dia pijak-pijak padi tu, ada jerami, ada padi, lepas tu ada padi punya tangkai. Kan pijak orang pijak. Orang tua-tua dulu pijak-pijak. Tu mengerek. Tapi kadang-kadang banyak sangat takkan orang nak pijak. Yang nak pijak tu, lepas tu ambil, lepas tu dia buat emping tu. Buat tu kan, lepas tu kan. Itu kalau nak makan bolehlah orang pijak. Tapi kalau banyak, suruh lembu pijak, kerbau ke apa-apa yang pijak. Pijak bagi bagi mengasingkan, memecahkan biji padi itu kita kata. Dan jerami-jerami dia semua tu terasing. Okey? Tampi dia panggil tampi. Tampi macam ni kan. Bukanlah, lebih kurang lah nak sama. Tapi jenis pijak. Bila dia suruh lembu pijak, dapat untuk menanggalkan butir-butir tu daripada tangkai dia ke, bila suruh lembu buat, dia kata ni, dibuat mengerek. Tak sedap baca mengerek. Mengerik. Boleh tak? Mengerik. Dia tengok tempat lah. Mengerit kot. Mengerit, RIT. Mengerek. Ya. Baca bahasa pula kita. Jadi bila buatnya tu, bila suruh lembu buat, binatang binatang ni tahulah kadang-kadang kencing berak tengah pijak tu geli prek sikit kan. Dan kita dah mengaji dah sebelum ni, ketika memerah susu lembu, tengah perah dia geli, lepas tu dia punya ekor tu terkencing ke terberak ke, dia gitu kan, pop masuk 2-3 titik. Boleh tak? Boleh minum kan. Dah bahas dekat dalam kitab ni sebelum ni. Begitulah juga dimaafkan susu tadi. Itu dululah. Sekarang semua mesin kan. Sebab kalau masuk macam tu, bakteria sekejap je busuk. Ini susu boleh tahan 3 tahun. Susu 3 tahun. Apa dia buat proses apa? UHT, ultra high temperature. Suhu yang tinggi. Bila dia masak suhu yang tinggi, habislah zat dia. Habislah khasiat. Lepas tu dia bubur vitamin C. Dia bubur yang lain pula. Kelakar suruh yang minum. Dia kena pakai, dia ada satu lagi yang tak lama, seminggu 2 minggu rosak tu. Apa tah dia punya? Pastoran. Yang tu yang bawa okey. Masih lagi ada zat asal. Ini pakai UHT. Dah kosong, tinggal rasa aje. Lepas tu baru dia masuk yang lain. Dia masuk zat-zat yang lain daripada luar. Maka susu tu kalau kena masuk air kencing sikit-sikit, buang, kalau boleh buang sikit, dan susu tu boleh minum. Dimaaf. Begitu juga tengah mengerik ni nak sebut lagi. Bila lembu berak kencing, dia cepat-cepat buang. Mungkin ada sikit-sikit air kencing yang kena-kena tu, maaf, makan ajalah, hantam sajalah, dia kata. Boleh. Dimaaf. Seperti adat orang tua-tua yang dahulu. Orang tua-tua dulu biasa duk buat. Gitu. Boleh. Sebab kenapa boleh? Kerana masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bila masyaqqah tersepit, benda-benda kecil-kecil ni jadi boleh, dimaaf. Dan kata Berhenti kat mana? Masalatun. Dan kata Syekh Abdul Wahab di dalam Kashful Ghummah, dan adalah Nabi SAW mengharus ia bagi segala badui, gembala unta pada ketiadaan membasuh daripada sekalian air kencing unta, dan lembu dan kambing, kerana masyaqqah. Masyaqqah tadilah pada yang demikian itu atas sekalian mereka. Kata Syekh Abdul Wahab dalam kitab dia Kashful Ghummah, dia kata ada riwayat badui, bila sebut badui mengembala unta, kambing, lembu, bila dia mengembala, pastilah air kencing tu ada kena kat dia. Bila nak semayang, Nabi kata semayang macam tu, dimaaf. Kata itu pendapat tu lah, dimaaf. Semayang aja, dia tak suruh basuh pun. Pada mazhab Syafi'i,
Mazhab Syafi'i mengatakan ini kena sikit maka dimaaf kerana susah. Ada mazhab lain dia mengatakan ini menandakan unta, lembu, kambing, air kencing najis dia tak najis, tak wajib basuh. Dia kata gitu. Ada mazhab lain kata binatang yang boleh makan najis dia, bukan, binatang yang boleh makan tahi dia tak najis. Tahi dia tak najis. Kena sebut binatang yang boleh makan berak, najis dia tak najis. Najis ke tak najis? Tahi dia tak najis. Maksudnya kalau kena badan tak basuh pun tak apa, boleh sembahyang. Itu mazhab lain. Banyaklah hujah-hujahnya. Ada hujahnya yang ada minum air kencing unta. Mazhab Syafi'i kata minum air kencing unta tu nak buat ubat apa? Ubat sesama. Ubat sesama. Kalau sakit mata merah, ubat mata merah. Sikit daripada riwayat tu. Ada pendapat yang lain dia kata boleh minum pula. Pelik lah. Ambil gong air kencing unta. Sunnah. Saya tengok YouTube je. Kita tengok kembang dekat. Dia salah faham tentang riwayat-riwayat. Cuma ada riwayat mengatakan Nabi tak suruh Badui itu basuh. Kata alah kena sikit-sikit tu sembahyang aja. Dia nak bagi tahu tu je. Mazhab Syafi'i tak boleh, tak boleh juga. Dan dimaaf pada umpama padi yang kena najis daripada babi. Babi terus dia bagi contoh. Kalau babi pun dimaaf, jangan ceritalah lembu, kambing, lagilah maaf kan. Dimaaf pada umpama padi yang kena najis daripada babi, seperti bendang orang tepi hutan. Kerana yang demikian itu masyaqqah lagi kepayahan daripada pelihara daripadanya, melainkan jika ada yang kena tahinya jua dengan ainnya, tiada binasa ia dengan tanah lumpur umpamanya, maka jika binasa ia maaf. Tahi babi sekalipun biasanya dia kata bendang-bendang dekat tepi hutan, babi datang, dia buat apa kat situ, dia berak apa semua. Kita tahu babi ada, mungkin tapak kaki dia ada, mungkin ada tanda-tanda yang babi tu ada kat situ, dan mungkin ada tanda babi tu berak, tapi najis dia tak ada, air kencing dia tak ada dah, bercampur dengan tanah. Maaf. Tapi kalau ada stokor lagi, ada air kencing tu ada lagi, nampak bertakung, tak maaf. Tapi kalau dah bercampur, tahu ni bekas ni dah bercampur ni, maka maknanya air ni tak ada, kerana dia telah bercampur dengan tanah, dia maaf. Lumpur ke apa ke, maka maaf. Dan mana ni? Berhenti ni. Aduh. Mana stesen dia? Kat situ lah stesen dia kot. Dan jika kencing seorang dalam air yang banyak seperti sungai, maka terpecik naik air kencing. Macam mana? Kat situ lah. Ni cerita lain lah. Dan jika kencing, berhenti kat situ. Dan jika kencing seorang di dalam air yang banyak, dia kencing, lepas tu mengecik kat dia. Makruh kencing dalam air macam tu, tempat air mengalir, sebab orang kat bawah kesian lah. Satu, kalau air tu bertakung pun makruh juga, sebab rumah jin, dia jentik nanti bengkak seminggu. Jin lagi apa sebut. Bahaya. Berhenti kat muka surat 89 atas sekali. Dan jika kencing seorang dalam air yang banyak seperti sungai, maka terpecik naik air kencing itu. Wallahu alam. Sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Ladina amanu wa amilus salihati wa